Alhamdulillah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi memanjangkan umur kita. Allah masih lagi memberikan peluang untuk kita menjadi hamba-Nya yang lebih baik, yang mengubah hati, yang cuba mengubah kehidupan, yang cuba mengubah akhlak, yang cuba mengubah sikap, masya-Allah, yang cuba mengubah kehidupan kita, yang mungkin sebelum ini kita rasa tidak bererti, kurang bermakna ataupun kurang memberi manfaat, namun kita masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk mengubahnya. Masya-Allah. Tuan-puan dan mati Allah sekalian, alhamdulillah kita dah masuk kuliah Riyadhus Shalihin ini siri yang ke-60 ke Ustaz? 60 ke 61? Siri yang ke-60. Masya-Allah, dah siri yang ke-60 tuan-puan sekalian. Alhamdulillah, walau bagaimanapun kita masih belum habis lagi dalam tajuk bab sabar. Walaupun masih lagi ustazah, lamanya bab sabar, tak pindah-pindah lagi pada bab yang keempat. Tapi setiap kali kita menyambung, walaupun masih dalam bab sabar, kita membacakan hadis-hadis yang memberikan ilmu yang baru, memberikan kefahaman yang baru, kan, penghayatan yang berbeza, motivasi yang berbeza. Jadi tuan-puan dan mati Allah sekalian, kalau diikutkan himpunan hadis ataupun firman Allah berkenaan dengan sabar, ia masih lagi masih banyak daripada apa yang dihimpunkan oleh Imam Nawawi. Jadi itulah antara mujahadah kita dalam menuntut ilmu. Jika kita menuntut ilmu dengan berkitab, memang beza dengan kita menuntut ilmu secara ceramah umum. Bila kita kuliah berkitab, kita kena sabar untuk menghabiskan satu demi satu inti di dalam kitab tersebut, dan kita kena sabar daripada muka surat ke muka surat. Kalau kaedah belajar di pondok, tuan-puan sekalian, pelajar-pelajar pengajian di pondok, kalau di universiti berbeza. Saya tidak pernah belajar di pondok. Kalau belajar di universiti, dia ada silibus dia lah. Dia bukannya belajar daripada kulit ke kulit, tapi pelajar-pelajar yang belajar di pondok, kan, subhanallah, mereka belajar kitab daripada kulit ke kulit. Maksud daripada muka surat depan sampai muka surat belakang tidak akan tinggal walaupun satu huruf, satu perkataan. Masya-Allah. Mereka bukan setakat belajar baca saja, tapi syarah, bahkan mereka perlu hafal, kan, mereka perlu memahami, boleh syarah sampai setiap perkataan itu dari sudut nahunya dan sebagainya. Subhanallah, ketekunan mereka tu satu hari berapa jam, pagi berapa jam, sambung lagi petang, sambung lagi malam, kadang sampai lewat malam, sehinggalah habis satu kitab. Masya-Allah. Jadi tuan-puan sekalian, diharapkan saya pun boleh istiqamah, sahabat-sahabat pun boleh istiqamah mengikuti pengajian kitab Riyadhus Shalihin ini. InsyaAllah, kalau kita tengok perjuangan tu masih panjang ni. Nampak tak ni yang kita baca? Ini ada lagi ni. Subhanallah tuan-puan sekalian, kalaulah ada waktunya kalian, mungkinlah kan 2-3 hari tak hadir, nanti teringat balik, hadir balik, ataupun terlepas dengar balik. Memang biasa semangat tu turun naik, kan, ada waktu semangat dengar, ada waktu tak semangat, sekian-sekian. Tak mengapa, jangan sampai berhenti terus. Masya-Allah. Saya pun sama, ada semangat naik, ada semangat turun, ada rasa nak berhenti, ada rasa semangat nak teruskan. Jadi is normal manusia. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Al-imanu yazidu bi-ta'ah, iman itu bertambah dengan ketaatan, wa yanqus bil maksiyah, dan juga berkurang dengan maksiat. Jadi begitulah juga, normal lah. Itulah bila berlakunya situasi naik turun tu semangat, maka di situlah wujudnya istilah mujahadah. Mujahadah, bersungguh-sungguh, berjuang dan sebagainya. Alhamdulillah tuan-puan sekalian, terima kasih kepada Amina Means, Fazli Biu, Brownies Tanah Merah, Masya-Allah. Salihah Najwa kata, lepas ni ustazah sekolah dah nak buka, mungkin tak boleh nak
tak boleh nak join. Saya faham lepas ni kan bila sekolah dah nak buka, cikgu-cikgu pukul 7 hingga pukul 8 dah sibuk. Pukul 7 hingga pukul 8 cikgu-cikgu dah mula sibuk. Saya faham. Sibuk apa tuan-puan sekalian? Sibuk dengan pagi-pagilah nak bersiap-siap anak, siap itu siap ni. Saya pun sebagai ibu bapa, kami berdua pun jadi sibuk. Kena fikir juga tu. Betul lah encik suami. Bila anak-anak kami 5 orang, kami uruskan sendiri. Memang lakukan sendiri. Kita bukan ada maid duduk kat rumah kan. Uruskan bersiap baju sekolah apa semua. Lepas tu uruskan mereka hantar sekolah pula. Sebab 3 orang sekolah berbeza. Ada sana, ada sini, ada. Kami bagi 2 orang lah. Bagi berdua lah kan pergi hantar anak sekolah. Sungguhlah tuan-puan sekalian. Berapa bulan? Masya Allah. Tak apalah tu, kena fikir balik. Mungkin lepas ni kena ubah waktu. Kemungkinan besar kita kena ubah waktu. Mungkin kena ubah waktu malam kot. Harap-harap kuatlah waktu malam. Pukul 9 hingga pukul 10. Ataupun 9 hingga 9.30. Buat setengah jam saja kan. Percaya tak sebenarnya? Jadi mula berfikir juga ni. Betul lah bila sebut tu. Ada yang tanya, Assalamualaikum Ustazah, kalau dah berfudah boleh ke pakai untuk ke sekolah? Kalau sekolah benarkan memang tak ada masalah. Tapi kalau sekolah kerajaan, bagi saya kalau sekolah biasa tak membenarkan. Sahabat-sahabat, adik-adik, anak-anak, sejam lah Ustazah. Dia kata, betul, busy dah parents. Ya, saya pun parent juga. Setuju, malam Ustazah. Okey, nanti kita bincang balik. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Ada yang tanya pasal fudah, saya jawab sikit pasal fudah ya. Sebab kata Ustazah, mungkin ada yang remaja kita dah pakai fudah, macam mana sekolah kan? Kalau sekolah dia masuk sekolah tahfiz semua, memang pakaiannya pakai niqab. Saya pernah pakai niqab, pernah pakai fudah, pakai niqab masa belajar di Mesir. Dia ada sebab faktor-faktor pakai masa tu kan. Lepas tu bila balik Malaysia, buka balik. Maksud saya, satu perkara yang kita harus faham, bukannya bila kita pakai niqab, kita tak boleh buka langsung. Bukan jadi satu dosa bila kita buka. Ada waktu keadaan kita pakai, ada waktu keadaan kita buka. Sekarang kan lebih kurang macam kita pakai mask kan, pakai mask. Mask tu macam konsep dia dah sama macam konsep. Bukan saya kata nilai mesti bezalah kan nilai, tapi konsepnya tu sama, iaitu tutup bahagian muka bawah tinggal mata saja. Kan pakai mask sekarang pun macam tu, lagi kalau yang pakai cover lagi apa. Jadi ada waktunya buka, ada waktunya ni, dan kita tak nampak sangat rupa orang tu yang sebenar. Kalau ikut mak saya dulu, keluarganya apa semua pakai niqab juga. Lepas tu sebagai guru di sekolah tak dibenarkan untuk mengajar apa semua, maka buka. Jadi tak ada masalah, keluar daripada sekolah pakai balik. Dia bukan jadi wajib. Kalau ikutkan sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, wajah bukan aurat. Wajah bukan aurat. Wajah itu jelas. Dari sudut aurat, tidak aurat. Muka, 2 tapak tangan tidak aurat. Tapak depan, tapak belakang tidak aurat. Wajah bukan aurat. Itu adalah jumhur ulama. Jika tidak, kenapa ketika kita buat tawaf diwajibkan buka, walaupun yang pakai niqab untuk menghadap wajah ke Kaabah dan sebagainya. Jadi jelas di situ wajah bukan termasuk dalam bab aurat. Cuma dari sudut memakai niqab dan sebagainya, ia di sana ada perbincangan dalam sudut tabarruj. Sekiranya wajah seorang wanita itu boleh mendatangkan fitnah dan sebagainya. Di situ ada perbincangan sahabat-sahabat, terlalu menarik perhatian, terlalu sekian-sekian, maka mungkin ada sampai ketika wajib bagi wanita tersebut. Ada peringkat sunat, ada peringkat harus sahaja. Jadi walau bagaimanapun Ustazah, bila ditanya mana yang lebih baik Ustazah, mana yang lebih baik, ia tergantung kepada situasi, kepada setiap orang lah, bergantung. Masya Allah, tuan-puan dimati Allah sekalian, kita bukannya simply boleh sebut
Sudah tentulah wanita yang berfudah itu lebih baik daripada wanita yang tidak berfudah. Soalannya meletakkan level wanita yang tidak berfudah itu kurang baik, kurang akhlak, ataupun kurang dari sudut agamanya. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kita sebenarnya melakukan yang basic. Kita buat yang basic, kita buat dan kita mujahadah, kita jaga hati kita. Kerana tuan-puan dimati Allah sekalian, kita boleh lihat, ini bukan ini dari sudut yang lainnya. Kita boleh lihat di setengah negara, contohnya negara Arab, niqab dan fudah ini adalah satu pakaian biasa. Dalam situasi tertentu, pakaian yang begitu, mereka tidak menjadikan pakaian itu sebagai satu penjagaan akhlak. Macam itulah. Sebab saya pengalaman belajar di negara Arab kan, kita pernah pergi negara Arab, pergi Mekah dan sebagainya. Sebab itu tuan-puan dan mata Allah sekalian, bagi saya lah, wanita yang sedang menjaga dirinya, sama ada memakai pakaian menutup aurat, seperti saya, bukan saya kata saya sempurna, tak. Lepas tu wanita yang memakai pakaian lagi sempurna yang kita lihat, sampai memakai niqab, fudah, tutup dan sebagainya. Kita ada perjuangan masing-masing, kita ada sebab masing-masing kan. Walaupun ada orang kata, Ustazah, kenapa Ustazah tak pakai niqab? Mazhab Syafi'i kan kata niqab itu sekian-sekian. Sebahagian pendapat dalam mazhab Syafi'i mengatakan ia wajib. Bukan sebab aurat, disebabkan wajah itu adalah satu daya tarikan bagi wanita. Maka dikatakan di situ adanya tabarruj iaitu daya tarikan. Maka atas dasar tersebut, maka niqab itu bagi pendapat tertentu mengatakan wajib, ada pendapat tertentu mengatakan ia harus. Jadi sebab itu kita kena berlapang dada, bukan kita pegang satu pendapat untuk membenarkan perbuatan kita. Dan kita, tuan-puan sekalian, semua ada perjuangan masing-masing. Wanita-wanita yang memakai fudah, memakai niqab juga berjuang, tuan-puan sekalian, untuk memastikan akhlaknya seiring, untuk memastikan jiwanya tu seiring dengan pemakaian, untuk memastikan hatinya juga baik sebagaimana pakaian yang zahirnya baik. Dan bagi saya tidak adil jika kita nak mengukur dan kita nak menuduh, pakai niqab pun perangai bla 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 bla. Aku ada kawan pakai niqab tapi mulut dia sekian-sekian. Tidak adil, tuan-puan sekalian. Kenapa pakaian nak dihukum? Soalannya dia buat perbandingan, lebih baik orang tu walaupun tu mulut dia tak hawau, contoh kan, mulut dia tak ni, walaupun pakaian dia pakai gini-gini. Perkara begini, tuan-puan sekalian, pakaian is pakaian, akhlak is akhlak. Ada orang dia settle dulu bab pakaian, tapi bab akhlak belum settle. Ada orang akhlak dia dah baik, tapi pakaian dia belum baik. Jadi kalau kita tanya mana yang lebih baik antara dua ni, mana lebih baik? Jawapannya adalah kita kena seiring baik. Tetapi jangan kita mengukur dan menilai seseorang dan menghukum seseorang itu apabila dia telah melakukan kebaikan dari satu sudut, tetapi kita menghukum soalannya kebaikannya tu tak berguna. Itu tidak adil. Buat apa pakai macam tu, tapi mulut. Kenapa kita nak menghukum kebaikannya dengan keburukan dilakukan? Itu perjuangan dia. Kita doakan semoga satu hari dia berubah. Tuan-puan sekalian, bagi saya lah, mereka yang telah menutup aurat dengan baik, maksudnya dia telah melaksanakan perintah Allah yang secara terangan. Dalam waktu yang sama, dia perlu perbaiki akhlaknya yang masih buruk. Saya juga pun begitu. Saya pun ada akhlak yang buruk yang perlu lagi diperbaiki. Kita semua ada akhlak yang buruk yang perlu diperbaiki. Saat kita komplain akhlak orang lain, saat kita komen keburukan sikap orang lain, tolong jangan rasa kita lebih baik daripada orang lain. Tolong jangan rasa bahawasanya keburukan yang kita lihat kepada orang lain sampai kita tidak melihat keburukan pada diri sendiri. Kita kritik orang lain, kita komen orang lain, kita tidak tahu apa yang dia sedang lalui, sehingga kita lupa bahawasanya kita sendiri pernah melalui proses. Kita sendiri tidak sempurna, kita sendiri ada kekurangan dan kesilapan. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Jadi saya minta maaf tadi sebab ada orang yang tanya berkenaan niqab, berkenaan fudah. Jadi saya jawab secara umum. Seorang wanita yang solehah pada ukurannya adalah
lagi tinggi sifat malu dia, semakin solehah dia. Tuan-puan sekalian, malu ada dua. Malu kepada Allah, malu kepada manusia. Masya Allah. Umumnya dua lah. Malu kepada Allah dan kepada makhluk-makhluk gaib. Malu kepada manusia. Sifat malu ini adalah mahkota bagi seorang wanita. Sekiranya anda berniqab, anda pakai fudah, anda pakai tudung labuh, anda pakai jubah, anda tutup aurat dengan sempurna, tetapi anda buat TikTok, berjoget-joget, anda buat video yang menjatuhkan maruah, subhanallah tuan-puan sekalian, itu bukan ciri-ciri wanita yang salihah. Masya Allah. Sejauh mana pakaian itu menjadi pakaian takwa yang menyebabkan malu dengan pakaian tersebut. Tuan-puan sekalian, jika kita pakai seluar, contoh, time pakai seluar, time pakai t-shirt pendek, time pakai tudung pendek, perasan atau tidak, kita punya tingkah laku juga akan mengikuti pakaian yang kita pakai itu. Tetapi waktu tertentu yang kita pakai baju yang longgar, pakai tudung yang labuh, kita pakai stokin, automatik ia mempengaruhi juga jiwa kita ketika itu. Kita malu nak melakukan sesuatu yang boleh menjatuhkan aib kita, yang seolahnya pakaian tu menghalang kita. Sebab itu Allah SWT berfirman, sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa, yang mana pakaian kamu boleh menjaga diri kamu. Pakaian kamu membuatkan kamu rasa malu, rasa segan, rasa tak sesuai. Takkan nak terkinjal-kinjal pula pakai tudung labuh. Takkan nak terkinjal-kinjal pula pakai ni. Sahabat-sahabat, atas dasar apa pun wahai muslimat sekalian, atas dasar apa pun, atas dasar pergi hiking ke, pergi cycling ke, atas dasar berenang ke, atas dasar bersenam ke, atas dasar jogging ke, wanita salihah sentiasa menjaga sifat malu. Dengan ada sifat malu yang tinggi, dan al-haya'u minal iman, itu hadis Nabi. Sifat malu itu sebahagian daripada iman. Nabi sebut, fa'illam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika dah tak ada rasa malu, buat apa saja. Soalannya Nabi kata, seorang yang telah hilang sifat malu, mereka akan buat apa saja. Walaupun mereka berpakaian-pakaian yang baik, tapi sudah hilang sifat malu, maka mereka akan buat apa saja walaupun perkara tersebut menjatuhkan maruah. Sebab itu subhanallah muslimin muslimat sekalian, sifat malu ini sangat perlu ditanam dalam diri anak-anak. Sangat perlu ditanam. Selalu kena sebut, malu Allah tengok, malu jiran tengok, malu kan, malu pada Allah tengok tu kena tanam. Supaya mereka esok-esok kalau berada di satu tempat yang tak ada manusia yang kenal dia, dia masih ada rasa malu kepada Allah. Allahu Akbar. Tapi kalau kita tanam selalu malu pada manusia saja, dia pergi belajar di luar negara, tempat manusia tak kenal dia, semua mak saleh, dia cabut pakaian tu, na'udzubillah min zalik, kerana ia banyak berlaku tuan-puan sekalian. Masya Allah. Contohnya, semasa saya belajar suami saya belajar di luar negara. Lepas tu saya pun duduk di sana. Ada beberapa orang yang hadir dalam program kan. Sebab dia malu dia pakai tudung. Dia kata, Ustazah, saya free hair sebenarnya. Tapi saya malulah pada Ustazah. Jadi saya malu kan. Saya nak adik usrah. Jadi saya kata, Alhamdulillah. Bukan kita kata, nak datang usrah bawa pakai tudung, kat luar free hair. Kita tak cakap macam tu. Dalam hati pun tak cakap macam tu. Dia kata, Alhamdulillah, tak apa. Ustazah, tak apa Bila kuliah Ustazah, saya pakai tudung. Bila usrah, saya pakai. Tapi sebenarnya saya free hair. Saya malulah. Saya kata, tak apa. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebahagian pada iman. Sekurang-kurangnya, kamu ada lagi sifat malu. Walaupun belum ada sifat malu kepada Allah. Sebab kalau kamu malu kepada Allah, kamu akan pakai tudung setiap masa. Kamu sentiasa tutup aurat setiap masa. Tapi kerana kamu masih lagi ada sifat malu sesama manusia, rasa malu pada saya, Alhamdulillah. Maksudnya masih ada iman. Mudah-mudahan nanti kamu ada rasa malu kepada Allah, kamu akan tutup sepanjang masa. Lepas tu ada juga yang jumpa, dia kata, Ustazah, saya ni dekat sini saya memang free hair, tapi balik Malaysia saya pakai tudung. Sebab saya malu lah dekat kawan-kawan, dekat orang kampung. Saya malu kat orang kampung. Saya malu dekat saya malu kat orang kampung, dekat mak ayah saya.
Tapi dekat sini saya free hair. Sebab tu saya jangan terkejut kalau tengok saya punya FB. FB saya berbeza. Sebab FB tu ada kawan-kawan dekat Malaysia. Saya tanya kenapa buka tudung dekat sini. Dia pun kata ini diri saya sebenarnya. Dia kata saya sebenarnya tak suka pakai tudung. Mak ayah paksa pakai tudung. Mak ayah paksa saya pakai tudung. Jadi saya sebenarnya tak suka. Jadi bila saya duduk sini, saya boleh jadi diri saya. Saya boleh jadi diri saya. Saya buka, inilah diri saya sebenarnya. Jadi selama ni saya buat tu apa yang mak saya suruh. Mak ayah paksa. Saya buatlah. Memang kita akan terasa sedih dengan kata-kata begitu. Orang muda kan. Kita rasa ya Allah, terasa tu. Kita tahu apa yang dia cakap tu tak betul. Apa yang dia faham, apa yang dia pegang tu. Tuan-puan sekalian, maksud jaga diri kita, jadi diri kita yang sebenar adalah jadi hamba Allah. Erti jadi diri yang sebenar, kalau kita kata saya this is me, kan? Ini diri saya, diri yang sebenar. Tuan-puan sekalian, Allah paling tahu hakikat diri kita. Allah ciptakan diri kita. Hakikat diri kita yang sebenar apabila kita jadi hamba Allah, itulah diri kita yang sebenar. Masya Allah. Selagi mana kita ada prinsip inilah diri aku tak dipaksa, kan? Jangan nak paksa aku, ini diri aku sebenar, jiwa aku sebenarnya gini-gini. Itu bukan jiwa kita yang sebenar. Itu adalah hawa nafsu. Itu adalah bisikan syaitan yang rebel kepada Allah, yang memberontak kepada Allah. Subhanallah, yang memberontak dengan perintah Allah. Dia belum jumpa dirinya yang sebenar dan jiwanya tak tenang. Walaupun dia rasa dia bahagia. Subhanallah, walaupun dia rasa dia bahagia, kan, dia rasa dia seronok, dia gembira dengan dirinya, tetapi sebenarnya dia tidak ada ketenangan yang hakiki. Bila kita jadi diri kita yang sebenar adalah saat kita jadi hamba Allah. Kita akui Allah itu Tuhan. Kita akui segala perintahnya. Kita tunduk kepada perintahnya. Kita tahu Allah adalah yang maha berkuasa. Allah lah yang memiliki kita. Dan kita tahu bahawasanya akhirat itu benar. Syurga itu benar. Kita tahu neraka itu benar. Saat kita jadi hamba Allah, itulah diri kita yang sebenar. Saat kita boleh bercakap depan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, aku hamba-Mu. Aku akan mentaati segala perintah-Mu. Aku tidak lagi menentang perintah-Mu, ya Allah. Masa itulah ketenangan yang datang. Tadi saya ada tengok, Ustazah, doakanlah saya berubah drastik. Saya sebenarnya macam ni. Ada orang yang berubah drastik. Bila dia hijrah, dia terus pakai niqab, dia terus ni. Alhamdulillah, subhanallah. Tapi tolong jangan cakap, tuan-puan sekalian, wanita yang belum pakai niqab belum hijrah. Sebab ada yang jumpa saya, Ustazah, saya doakan Ustazah satu hari Ustazah akan berhijrah. InsyaAllah, insyaAllah, terima kasih. Lepas tu dia kata, maksud saya lah suatu hari Ustazah pakai niqab. Saya pun kata, jangan meletakkan soalahnya wanita yang tidak pakai niqab belum sempurna menutup aurat. Sebab wajah bukan aurat. Itu jumhur ulama, wajah bukan aurat. Tetapi ia, apabila seorang wanita dah pakai niqab, dah pakai furdah, subhanallah, dari sudut zahirnya dia semakin baik, dia lebih baik, Masya Allah. Namun ada sebab-sebab tertentu, kan, kenapa tidak memilih pakai niqab, pakai furdah dan sebagainya. Kesimpulannya ialah, tuan-puan sekalian, janganlah kita mengukur dan menilai seseorang itu, walaupun kita kata, okay, Ustazah ni macam bertentangan, jangan mengukur menilai seseorang itu dari sudut pakaian. Masya Allah, dari sudut apa? Kita kata pakaian-pakaian yang baik, yang dah sedia baik. Orang ni dah tutup aurat dengan baik dah ni, pakai tudung bawal contohnya, pakai baju kurung, dia dah pakai stoking. Kita kata, lebih baik kamu pakai jubah, lebih baik kamu pakai gelap, lebih baik kamu pakai tudung bulat. Sebenarnya kamu pakailah macam mana pun, asalkan menutup aurat dengan sempurna. Pakai labuh, tutup dada kiri dan kanan, pakai longgar, pakai stoking, pakai sarung tangan. Kalau kamu pakai baju lengan tak nampak, tak ada masalah dah. Masya Allah. Kita ni tuan-puan sekalian cakap dalam bab apa? Bab sabar. Sabar apa? Sabar dalam mentaati perintah Allah. Sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Subhanallah. Ada wanita-wanita tertentu, subhanallah, dia kata, Ustazah, alhamdulillah, bila saya pakai niqab, akhlak saya semakin baik. Alhamdulillah. Saya rasa lagi malu nak buat sesuatu perkara yang mungkar. Saya lagi menjaga diri saya. Alhamdulillah. Jadi di sini tuan-puan sekalian, ukurannya bukan ukuran. Perkara yang sangat penting adalah kita ada sifat malu.
Dengan sifat malu, kita akan menutup aurat kita. Sebab aurat itu aib. Dengan sifat malu, pakaian kita pakai akan menghalang kita daripada perbuatan-perbuatan yang boleh menjatuhkan maruah kita sebagai wanita. Masya Allah. Muslimin-muslimat sekalian, ada yang tanya, Ustazah, berubah kena drastik ke perlahan? Saya jawab begini, terpulang pada masing-masing. Ada yang berubah terus drastik. Dia terus drastik. Alhamdulillah, tak ada masalah. Jangan kita kata, janganlah mengejut sangat berubah. Nanti kan akan berubah balik. Tak semestinya. Saya jumpa ramai yang berubah drastik, dia istiqamah. Ada pula yang kata, Ustazah, saya berubah pelan-pelan. Saya kata boleh, perlahan-lahan. Memang boleh. Tapi jangan perlahan sangat. Takut tak sempat berubah, tak sempat sempurna, meninggal dunia. Jadi jangan perlahan sangat. Jangan ambil masa yang lama sangat. Kan dia kata perlahan-lahan, tukar-tukar, step by step. Kalau boleh, bagi saya lah, kalau hijrah, kalau nak berubah, boleh perlahan-lahan, tetapi terus ambil yang sempurna. Maksud sempurna, basic tutup aurat tu dah sempurna terus. Nak hijrah betul-betul. Nak hijrah, nak tutup aurat betul-betul. Kalau kita kata time kita masak betul-betul nak bagi sedap. Time kita kerja betul-betul bagi berjaya. Kalau bisnes betul-betul bagi untung. Kalau kita nak berjalan betul-betul bagi seronok. Kalau time nak tidur betul-betul bagi lena. Kenapa bila tutup aurat, kita tak nak tutup aurat terus betul-betul? Faham ya maksud saya? Kalau bab dunia, kita selalu nak betul-betul, nak sungguh-sungguh. Tetapi bab akhirat, kenapa kita tangguh-tangguh? Subhanallah. Ramai mana orang betul-betul ni bila bisnes gini-gini pastikan berjaya. Sanggup begini-begini, tak tidur malam, usaha gini-gini. Sebab apa? Kita nampak hasilnya. Tetapi bila bab akhirat, kita kurang nak buat betul-betul. Sebab itu subhanallah, ada orang yang saya jumpa, dia kata, Ustazah, bila saya niat nak hijrah, saya nak tutup aurat, saya buat betul-betul, bukan separuh-separuh. Sebab separuh-separuh itu kita bimbang dia selesa dengan situasi begitu dalam tempoh yang lama. Dan ada orang mengikuti dia, lagi-lagi kalau dia jadi contoh kepada orang. Jadi kalau alang-alang kita nak tutup aurat betul-betul. Kamu pakailah macam mana, kita pakailah macam mana, bentuk tudung ke, bentuk baju ke, fashion, tetapi biar ikut syarat basic tutup aurat, tutup seluruh tubuh kecuali muka dan 2 tapak tangan. Stoking juga, kaki juga termasuk aurat. 2 tapak tangan, tapak depan, tapak belakang. Ini lengan juga adalah aurat. Kemudian pakai longgar, tidak singkat. Saya tengok hari ini ramai remaja, bahkan bukan remaja, dia pakai skirt, tapi skirt singkat. Senteng skirt dia. Lepas tu dia pakai kasut. Itu fashion. Nampak juga, maksudnya aurat. Pakai tudung. Ada yang pakai tudung, tapi nampak dada. Ini sangat ramai. Pakai baju, tutup lengan, tutup semua, tapi ketat. Stoking pun pakai, tapi ketat. Seluar ketat. Tuan-puan sekalian, kalau pergi hiking ke, pergi bawa basikal ke, kan, maksudnya jogging ke, tak ada masalah pun wanita tu nak tutup aurat. Pakai t-shirt longgar, kan, labuh, bawah daripada pinggul, kalau boleh sampai lutut, pakai seluar longgar, bagi saya tak ada halangan pun untuk hiking. Tak ada halangan pun untuk bawa basikal, selamat saja. Tak ada halangan pun untuk bersenam, untuk jogging dan sebagainya. Maksudnya itu adalah pilihan masing-masing untuk pakai macam mana. Subhanallah. Mudah-mudahan, minta maaf lah ya sebab dah masuk topik tu. Saya minum air sikit. Bismillah. Sebab saya rasa walaupun saya tak baca topik ni, tapi ramai yang hadir, lebih kurang dalam 7,000 4,000 campur 2,000 jadi 6,000. Sebab ini topik penting, kena selalu diperingatkan sahabat-sahabat. Selalu peringatkan diri kita, selalu peringatkan kepada wanita, selalu peringatkan kepada anak-anak. Masya Allah, muslimin-muslimat sekalian, Islam agama fitrah. Islam tak halang apa yang kita nak buat. Islam tak halang wanita nak pergi nak pergi daki bukit, tak halang. Islam tak kata daki bukit itu haram. Daki bukit itu satu perbuatan yang keji. Subhanallah tuan-puan sekalian, saya tahu bila daki bukit, kalau kita ikut grup yang baik, kan, grup-grup yang baik, grup yang boleh jaga akhlak, boleh jaga ikhtilat, lelaki dan perempuan. Walaupun orang kata, Ustazah, bagi saya daki bukit ni kurang menjaga maruah wanita lah.
Sebab apa? Sebab bila daki bukit ni kan, dia bercampur tau laki perempuan. Kalau perempuan saja takut bahaya, jadi ada lelaki sama. Lepas tu bila daki bukit ni, yelah, ada gelak ketawa, ada pergaulan bebas. Lepas tu bila daki bukit, kita akan jumpa grup-grup yang pakai ketat. Jadi orang yang daki bukit ni tak boleh jaga pandangan mata. Sebab walaupun kita jaga grup kita, tapi ada grup-grup lain tu dengan pakaian wanita yang ketat daripada atas sampai bawah, sekian-sekian. Jadi bagi saya, environment tersebut tak bagus. Ada pula yang kata, Ustazah, saya seronok daki bukit sebab apa? Saya menghayati alam sekitar. Saya menikmati alam sekitar. Bila masuk ke dalam hutan tu, Ustazah, kan, bila daki-daki tu melihat ciptaan Allah begitu begini, bila duduk di atas bukit tu, kan, bukit ini juga adalah satu bentuk. Ada orang dia dapat perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang positif dan sebagainya. Ada yang daki bukit dengan keluarga, kan, ibu, ayah, anak-anak, daki bukit dan sebagainya. Jadi dari sudut ini, Tuan Puan sayang, kita tak boleh cakap daki bukit tu tempat yang maksiat, tempat tak bagus. Sebab ada orang bila saya dengar, dia dapat kebaikan, dia dapat menambahkan keimanan. Dia kata, Ustazah, sepanjang naik tu boleh habis 1,000 zikir, turun pula 1,000, sambil-sambil jalan menikmati alam, sambil-sambil duduk gini, dia melatih sabar, Ustazah, melatih stamina. Sabar, kadang-kadang rasa nak berhenti, tapi kita teruskan juga sebab ada matlamat. Bila dah sampai tu rasa macam boleh capai satu ni. Bila sampai dekat atas tu, kamu buat apa? Ada yang sampai ke atas, kita sambung, ada target atas tu nak baca apa-apa ke. Macam tu. Saya kata, bagus juga. Jadi Tuan Puan sekalian, itu pilihan kita. Kita yang menjadikan apa yang kita buat jadi haram, atau jadi harus, atau jadi makruh, atau jadi sunat. Bersenam untuk kesihatan dituntut, Tuan Puan sekalian. Masya Allah. Dituntut. Sahabat-sahabat sekalian, kita pergi bersenam, gini-gini. Saya gini, Ustazah jogging juga ke? Kalau orang tanya, Ustazah jogging tak? Tuan Puan sekalian, saya jogging juga. Saya jogging dalam taman. Macam mana cara saya jogging? Ustazah pakai macam mana jogging? Saya tak pakai seluar, suami saya tak bagi. Saya pakai baju jubah juga, jubah yang ada yang singkat sikit, tapi dia luas. Dia luas. Jadi kalau berlari tu, jogging tu, dia tak, kalau jubah sempit kan nanti tak lepas. Luas. Mungkin orang fikir, tapi bila bertembung dengan lelaki, bertembung saja dengan lelaki nampak daripada jauh, saya akan berjalan laju. Saya akan berjalan. Saya berhenti jogging. Sebab saya rasa malu. Lepas tu nampak dah tak ada orang ni, lepas tu berlari sikit. Berlari-lari anak gitu je. Kadang-kadang tu pusing banyak kali sampai kadang setengah jam, kadang 40 minit. Stamina. Kena sihat. Tubuh badan kena sihat. Kena keluar peluh. Kadang-kadang waktu malam. Waktu malam tak ada orang. Pergilah dengan suami berdua. Pergi berdua. Sebab nak ada stamina. Kena juga keluar peluh. Keluar peluh buat kerja rumah. Keluar peluh jogging berbeza. Ustazah main basikal tak? Main basikal? Ada basikal. Semua anak-anak ada basikal. Pusing basikal. Sama juga. Selagi mana tak bahaya. Tak kena sekian-sekian. Maksud saya itu pilihan kita, Tuan Puan sekalian. Tidak menghalang. Islam ini agama fitrah. Dia tahu kita pun nak bersosial. Kita perlu bersosial. Kita perlu juga ada aktiviti. Bukan menyekat. Bukan rasa Islam ni kongkong lah. Itu tak boleh, ini tak boleh. Kan? Padahal benda ni tak. Sebenarnya atas kita. Saya pernah tengok orang Arab, perempuan, dia pakai jubah, pakai tudung labuh. Jubah pakai tudung bulat labuh. Tahu tak? Dia buat apa? Ni. Kita sebut apa ni? Encik. Bertumbuk. Boxing. Tapi dia boxing tu, dia yang dipakai ni Ustaz, pakai ni. Bukan glove, yang besar tu. Tangan besar tu. Boxing. Tapi dia boxing dengan suami dia. Masya Allah. Tuan Puan pernah tengok tak video tu? Cuba cari kat YouTube. Yang saya rasa macam impress tu, dia pakai jubah, lepas tu dia pakai tudung labuh, lepas tu dia boxing tu dengan bukan sekadar tumbuk-tumbuk biasa, dengan dia pandai ngelak gitu, kaki gini. Saya kata, wow, pakai jubah pakai gini tapi tak menghalang dia. Dia belajar seni mempertahankan diri. Dia bukan setakat boxing tumbuk-tumbuk gitu, pertahankan diri.
Yang suami dia tu pun memang bukannya takut-takut nak tumbuk, tak. Buat tumbuk dia boleh elak gitu, gini, tumbuk-tumbuk kuat. Saya kata, "Uish, hebat." Maksudnya, mereka tak jadikan pakaian tersebut menghalang untuk belajar seni pertahankan diri. Untuk belajar itu, untuk belajar ni dan sebagainya. Untuk belajar berenang sama-sama perempuan saja. Sahabat-sahabat, bila di khalayak ramai, ibu-ibu kan pergi mandi kolam, kan ujung minggu pergi hotel, mandi kolam ramai-ramai. Tolonglah ibu-ibu, saya kadang malu sangat. Saya bawa juga sekali-sekala anak-anak pergi hotel, bukan pergi hotel, untuk apa? Budak-budak nak main kolam kan, rumah kita tak ada kolam mandi. Nak mandi kolam apa, saya jaga budak-budak. Tetapi kita ada sifat malu untuk masuk ke dalam air. Kalau pakaian kita tak melekat, okey, terjaga, is okey. Tetapi tolong jujur dengan diri kita. Kalau pakaian kita melekat, bila kita bangun melekat tubuh badan kita, ada orang lelaki tengok, lepas tu bila air kan melekat, kalau ada sifat malu, memang kita tak turun. Kita turun jugalah, turun separuh ke kan, jaga yang kecil dan sebagainya. Tapi kalaulah betul ada pakaian mandi wanita tak melekat apa semua, maka dibolehkan. Nak kata dibolehkan tu pun berat sebenarnya, tuan-puan sekalian. Lebih baik kalau tempat yang tertutup, wanita nak berenang, berenanglah macam mana. Kan, sebab berenang tu sendiri ada pergerakan, dia ada semua jadi melekat, kuat dan sebagainya. Jadi, kalau wanita yang ada sifat malu yang tinggi, dia tak turun lah. Dia turun pun sekadar nak jaga anak kecil. Itu bezalah. Jaga anak kecil. Dan mungkin ada situasinya, ayahlah yang jaga. Tapi biasanya anak kecil ni ibu-ibu yang jaga, dan jadi sama-sama ibu-ibu. Macam tu atau sama juga mandi pantai, sama juga mandi sungai. Ya Allah, tuan-puan sekalian, macam mana wanita-wanita muslimah kita kan, kalau ramai-ramai berhimpit dan sebagainya, kita boleh tengok walaupun pakai seluar longgar, walaupun pakai t-shirt, tapi bila keluar daripada air, dia melekat. Jadi kita sendiri pun rasa malu kan, dengan keadaan melekat tu. Soalannya kita kata, alah, nama pun mandi, nak macam mana, tak boleh elak melekat. Yang kita boleh elak adalah tak mandi di khalayak ramai. Tu tuan-puan sekalian, boleh elak benda tu. Jadi kalau tak boleh elak melekat tu, elaklah situasi tersebut. Janganlah disebabkan kita salahkan. Alah, nama pun jogging, alah, nama pun hiking, alah, nama pun ni, jangan tertutup sangat. Kita kata, tuan-tuan dan mati Allah sekalian, itulah bila kita sebut pasal sabar, sabarkan ada 3. Sabar mentaati perintah Allah, sabar meninggalkan larangan Allah, sabar terhadap ujian Allah. Maka tuan-puan sekalian, kalau kita baca kisah wanita Al-Mar'atu Sauda, wanita yang berkulit hitam tu, berkulit gelap tu, sahabat-sahabat tuan-puan sekalian, antara asbab dia dijamin syurga. Bahkan Anas bin Malik sebut, maukah kamu aku ceritakan seorang wanita syurga yang mana satu hari dia jumpa Rasulullah, dia sakit. Kemudian dia kata, ya Rasulullah, tolong doakan aku sembuh. Kemudian Rasulullah kata, jika kamu sabar, maka syurga bagimu. Maksudnya, kalau kamu terus sabar dengan sakit, syurga bagimu ini. Lalu wanita ni kata, ya Rasulullah, sebenarnya aku bimbang. Apabila aku sakit, auratku terbuka, dia sakit sawan. Lalu Rasulullah mendoakan supaya time dia sakit, auratnya tetap terjaga. Wanita yang dijamin syurga ini, yang jumpa Rasulullah ni, Anas bin Malik sebut ia wanita syurga ni, adalah wanita yang sangat menjaga auratnya. Sabar dia menjaga aurat. Bahkan masa dia tidak sedar, ketika dia sakit sawan ni, dia time tu dia hilang akal, tak sedar, maksudnya bukan gila, hilang akal sekejap. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, Rasulullah dia bimbang auratnya terbuka dalam keadaan dia tak sedar. Sekarang ni tuan-puan sekalian, pergi hiking ke, pergi cycling ke, pergi pergi mandi ke, semua tu sedar ya, dalam keadaan sedar. Maka kita akan dipertanggungjawabkan. Subhanallah, Allahu Akbar. Maka tuan-puan sekalian, sebab itu kita berbalik sifat malu. Sifat malu itu menyebabkan kita jaga diri kita. Sifat malu tu menyebabkan kita ini mengawasi diri kita. Tuan-puan di mata Allah sekalian. Sama juga, minta maaf, perempuan pergi gym. Kan sekarang gym pun dah buka kan. Pergi gym biasanya campur lelaki perempuan. Dan saya tanya orang lelaki yang pergi gym, perempuan pakai macam mana? Dia kata, Ustazah, kalau perempuan pergi gym, ketat daripada atas sampai bawah. Kalau waktu dia orang duduk depan tu
Kan? Saya tak tipu ni tuan-puan sekalian. Saya pergi gym, jumpa toke gym. Saya nak pergi tengok suasana gym. Kan masa tu tak ada orang. Tak ada orang seorang masa tu. Tapi saya tengok kedudukan, kan ada yang basikal kan. Jadi menunduk untuk ni. Dia kata okey, ada susunan basikal ni banyak-banyak. Dalam 20 basikal. Basikal yang, lepas tu ada satu basikal depan. Oh, saya tanya, sebab apa saya pergi gym? Saya pergi gym sebab saya nak buka gym muslimah. Dah buka pun tapi tak operasi je lagi. Alat-alat semua. Saya kata saya nak buka gym khas untuk perempuan, wanita. Tertutup, alatan semua lengkap. Perempuan saja boleh masuk. Pakaian pun jaga. Walaupun gym perempuan, gym muslimah, kita tak bagi juga pakai ketat. Sebab sesama perempuan pun ada aurat. Bukan bila kita kata sesama perempuan boleh pakai ketat atas ke bawah. Sebab aurat perempuan pun ada, kena jaga batasan. Jadi saya kata saya ada ni. Jadi saya boleh tak nak pergi tengok gym encik, nak tengok macam mana cara operasi, cara susun atur, dan saya pun beli peralatan dengan dia. Dia ada banyak gym. Jadi memang dah ada tu tingkat 3 atas galeri tu. Dah lengkap. Ada macam-macam treadmill, yang berlari, yang itu dumbbell, ada tempat untuk ni dewan kecil untuk aerobik ke, untuk kita sebut apa-apalah. Lepas tu tuan-puan sekalian, saya tengok, saya pergi operasi, saya kata, oh okey ni susunan basikal banyak. Okey, ada coach ni. Dia kata, oh ada coach depan. Sebab kalau coach baru dia akan ajar 10 minit macam mana cara, lepas tu bangun gini, lepas tu berhenti sekejap ni, barulah menjadi. Lepas tu saya kata, encik susun macam mana? Ada tak perempuan belakang, lelaki depan? Oh tak ada ustazah. Dia kata tak ada ustazah, gym campur je lelaki perempuan. Maksudnya, saya ni tanya bersungguh. Maksudnya perempuan duduk depan juga. Perempuan duduk depan. Ada perempuan duduk depan, lelaki belakang dia. Kita tak boleh kontrol ustazah, itu normal. Lepas tu pakaian perempuan macam mana? Saya tanya pengusaha gym ni biasa lelaki. Lepas tu perempuan pakai macam mana? Macam tu lah ustazah. Kalau dah namanya datang gym, pakai apa kita panggil? Legging. Pakai seluar legging, pakai baju legging kita panggil. Pakai baju ni, baju fit lah dia orang ni. Saya kata, astagfirullah encik. Saya cakap depan-depan dia, encik rasa macam mana? Memang kalau fikir tak senonoh ustazah. Memang tak senonoh. Sebab bila menungging tu, punggung perempuan, belakang lelaki duk tengok, memang tak senonoh. Lepas tu saya tengok susunan tempat, ada lagi tempat-tempat yang mana ada coach depan, lepas tu ia akan buat beramai-ramai. Dia campur lelaki perempuan. Lepas tu yang lelaki sekian, yang berlari pun, saya kata lepas tu, campur semua, tak ada asing. Saya kata, mungkin encik boleh buat perempuan belakang, lelaki depan, supaya lelaki tak tengok punggung. Minta maaf saya sebut direct. Saya rasa macam, lepas tu kalau masuk sana tu, dia campur juga lelaki perempuan, bila buat stretching apa, campur, semua campur. Saya kata mudah-mudahan satu hari encik pun boleh buat asing ya. Sebab encik dah ada gym banyak, lepas tu encik ni encik boleh asing. Boleh buat khas gym muslimat, gym lelaki. Biar sebab coaching di kalangan perempuan pun ada coach-coach perempuan ni. Saya dah cari, saya dah jumpa. Ada yang perempuan boleh guide perempuan gini-gini. Dia kata, itulah ustazah, insyaAllah. Dia gelak-gelak macam tu je lah kan. Sebab itu tuan-puan sayang, kalau anak-anak lelaki kita kata nak pergi gym apa, suami kita pergi gym. Bukan saya suruh syak wasangka ni. Pesan pada suami masing-masing. Bang, awak pergi gym tu, awak jagalah ya pandangan mata. Kalau suami kata, awak jangan bimbang, saya tak campur. Kalau mana tempat campur ada perempuan, saya tak pergi. Saya dengan kawan saya 2-3 orang je. Tuan-puan sekalian tahu tak, kes saya banyak. Saya rasa ramai yang tahu. Sebab gym, aktiviti di gym ramai berlakunya, bermula pada aktiviti di gym berkesudahan dengan zina. Banyak, bukan sedikit. Kerana perjumpaan di gym, lelaki, isteri orang, suami orang, yang muda ke, yang tak kahwin ke, bercerai-berai sebuah keluarga. Berlakunya skandal, curang dan sebagainya. Jumpa wanita-wanita yang seksi, yang mendedahkan aurat dan sebagainya. Bermula daripada terjumpa, lama-lama bertukar nombor telefon, kemudian janji malam ni jom gym, atas dasar nak sihat dan sebagainya. Kalau nak ikutkan lah tuan-puan sekalian, jelas wanita berpakaian ketat haram. Sebab itu saya sebutkan begini secara umum, jogging tu tak haram. Yang menyebabkan jogging tu haram bila wanita ataupun lelaki berpakaian ketat sehingga menampakkan aurat, yang perbuatan dia tu jadi haram.
Jogging tak bersalah, tapi kerana pakaian tu menjadikan haram apa yang dia buat. Itu jelas. Tak adalah kita kata ada ustazah ada pertimbangan tak sebab gini-gini. Orang lelaki, anda pakai ketat, pakai seluar ketat sampai nampaklah perkara yang aib tu, nampak dari sudut perkara yang aib. Nak sebut pun aib tuan-puan sekalian, nampak bentuk pinggul ke, bentuk depan ke, bentuk peha ke, dari sudut aurat, berdosa. Lelaki pun aurat, kena jaga. Pakaian ketat ni bukan untuk perempuan saja, untuk lelaki juga. Sampai menampakkan perkara yang sepatutnya ditutup. Sebab kita tengok hari ni ramai juga lelaki. Saya tengok, elok je ramai je yang naik basikal canggih-canggih pakai seluar longgar. Saya tak faham kenapa kena pakai seluar ketat. Ada beza ke kalau pakai seluar ketat lelaki dengan pakai seluar longgar? Wallahualam, ada beza dari segi kelajuan ke? Ataupun encik ada beza ke? Encik kan bawa basikal sebagai lelaki kan, encik suami. Ada beza ke kena pakai seluar ketat dengan pakai seluar longgar bila bawa basikal? Dia lagi laju lah kalau pakai seluar ketat. Encik suami jawab, entahlah, tak pernah pakai. Subhanallah, untuk riadah, untuk apa, tak perlulah sampai kita melakukan dosa besar. Itu dosa besar. Wanita dari sudut ketat ni samalah. Bukan kata wanita lagi dahsyat, lelaki kurang. Sebahagian besar ulama mengatakan haram juga bagi lelaki berpakaian ketat sehingga menampakkan aurat yang paling besar tu, yang paling utama tu, kemaluan tu dan sebagainya. Sehingga menampakkan kedua tuan-puan sekalian, sehingga menaikkan syahwat. Jangan fikir orang perempuan saja menaikkan syahwat. Tapi hari ini lelaki berpakaian ketat, tunjuk sadar-sadar dan sebagainya, tunjuk bentuk gini-gini, juga menaikkan syahwat lelaki yang melihat. Lelaki tengok pun, lelaki naik syahwat juga tengok lelaki. Sebab itu gay dan sebagainya kan, hubungan sejenis semakin meningkat. Sebab ramainya lelaki yang mendedahkan auratnya, sehingga kan ramai lelaki, anak muda tertarik sesama lelaki. Boleh tengok dalam grup-grup sebegini semakin subur di kalangan masyarakat, di kalangan umat Islam, Melayu Islam kita pun subur. Grup lelaki-lelaki saja yang share gambar-gambar seksi lelaki saja. Saya sendiri terima banyak aduan, isi-isi terkejut. Ustazah, saya terkejut. Memang grup tu grup lelaki saja. Bahkan saya sebelum ni tak pernah syak. Suami saya kata, memang lelaki saja, tak percaya tengok. Lepas tu saya memang tengok semua lelaki. Tapi satu hari saya terkejut. Dalam grup itu dikongsikan gambar-gambar yang seksi lelaki. Gambar-gambar yang seksi lelaki, yang pakai ketat-ketat, badan gini-gini, sekian-sekian. Tuan-puan sekalian, dia kata dalam itu lelaki cakap lucah, kan, melepaskan air mani. Sebab apa? Tengok gambar lelaki. Dan saya dah rasa bimbang. Suami saya sebenarnya normal. Saya bimbang dah jadi bisexual. Maksudnya dua-dua. Lelaki pun terangsang, perempuan pun terangsang. Na'udzubillah. Minta maaf hari ni saya jadi tersebut perkara ni. Sebab perkara ni semakin parah, tuan-puan sekalian, semakin parah. Sebab apa? Bagi lelaki peringkat awal, dia rasa apa? Alah, sama-sama lelaki, bukan tengok perempuan. Kalau tengok perempuan rasa teruk sangat. Kan, memula rasa macam tu. Kita bukan share. Jangan nak share gambar perempuan, haram ya. Gambar perempuan seksi apa, tak dibenarkan. Tetapi mereka mula dengan rasa tengok gambar lelaki itu tak berat. Lepas tu mula kepada lebih dahsyat. Ui, aku tengok badan dia ni gini. Sampai tahap ramai yang asalnya normal, asalnya baik, berubah menjadi bisexual, mula ada pasangan lelaki. Tuan-puan dimati Allah sekalian, bukan satu dua kes. Saya ada banyak kes penceraian kerana suami bisexual. Asalnya normal. Tetapi kerana ada grup-grup, masuk grup-grup lelaki, alah sembang-sembang gini je, dia ajak-ajak. Lama-lama terpengaruh. Ada satu kes yang sangat sedih. Sangat sedih. Kisah benar. Yang langsung kepada saya. Langsung kepada saya ya. Bukan melalui orang tengah cerita ke, langsung kepada saya. Subhanallah, saya tak nak cerita isteri ni kerja apa, tapi seorang yang profesional. Dia mengandung anak yang keempat, tak silap saya. Anak keempat. Kemudian, dia mengandung anak keempat. Saya tak ingat macam mana, tapi suami dia mula menjauhkan diri daripada dia. Suami dia adalah seorang lelaki yang baik, soft spoken, suami yang menantu disayangi keluarga, seorang suami yang bertanggungjawab. Tapi ujian mereka duduk asing. Bukan lama, baru saja duduk berasingan sekejap. Subhanallah. Jadi lepas tu dia sedang mengandung anak keempat.
Tapi dia pelik, kenapa suami dia dah lama tak sentuh dia, tak buat hubungan suami isteri. Satu hari suami dia berterus terang bahawanya dia HIV positif. HIV positif. Subhanallah, Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Sedang mengandung anak keempat, lepas tu ada anak pertama, anak kedua, anak ketiga kan. HIV positif. Lepas tu anak-anak rapat, sangat sayang ayah sebab bukan berpisah lama pun. Rupanya ada hubungan sejenis dengan lelaki. Bukan dengan perempuan, dengan lelaki. Asal daripada kawan, asal masuk grup. Bermula daripada masuk grup biasa-biasa, kawan nak join. Jomlah, join join masuk grup. Alah, grup lelaki je ni, tak ada apa-apa. Rupanya bermula daripada situlah berkenalan. Kan, bila ada lelaki-lelaki yang gay, kan, lelaki-lelaki yang minat kepada lelaki, mula mendekati. Mula puji, mula-mula jumpa, lama-lama rangsang. Kan, mula-mula jijik. Apa ni, sesama lelaki kot. Tapi lama-lama, bila dah dipuji, kan, bila dah dirangsang, na'udzubillahi min zalik. Nafsu yang songsang, asalnya tak pernah ada, tak pernah wujud, jadi timbul. Na'udzubillah min zalik, na'udzubillah. Bukan orang yang tak jaga solat, orang yang jaga solat, orang baik. Sebab itu tuan-puan sekalian, hari ini walaupun anak kita dalam grup sama lelaki ke apa, sekali-sekala kena cek tuan-puan sekalian. Lepas tu isteri tanya saya, macam mana Ustazah? Saya sayang suami saya menyesal bertaubat, tapi semua keluarga minta bercerai. Kesian anak-anak saya Ustazah masih kecil. Mengandung anak yang keempat, anak-anak masih kecil. Dan suami saya tak pernah buat menyakiti saya ke apa, dia seorang suami yang sangat baik. Tapi saya tahu dia tersilap. Tapi terus dia jadi positif HIV dan sebagainya. Lepas tu dia dan sebab dia seorang wanita yang berpengetahuan, dia kata kalau saya boleh jaga, saya nak jaga suami saya sampai akhir hayat dia. Saya nak jaga dia. Dia dah bertaubat Ustazah, gini. Tetapi ahli keluarga semua suruh bercerai, semua suruh berpisah demi keselamatan. Bimbang berlaku jangkitan kepada anak-anak kecil. Dia kata bimbang kan, bila satu ketika tidak mampu menahan hawa nafsu, melakukan hubungan, nanti berjangkit pula kepada isteri dan sebagainya. Subhanallah tuan-puan sekalian, itu Allah nak beri teguran dan pengajaran yang keras. Ada orang dah 10 tahun pun buat hubungan seksual terlarang, hubungan seks apa dan sebagainya, tapi tak kena HIV. Subhanallah, janganlah kerana hujah tersebut. Ada orang baru je terlibat tapi terus kena. Ada orang tak pernah buat maksiat, sekali je buat maksiat terus kena tangkap. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala ada waktu-waktunya bila nak jatuhkan hukum. Bukan nak jatuhkan hukum, nak berhentikan. Ada yang buat maksiat tapi dalam keadaan okey je. Bukan kita kata soalahnya dia disayangi, dikasihi Allah. Itu istidraj. Sesiapa yang melakukan maksiat, melakukan kejahatan tetapi hidup dia nampak okey-okey biasa saja, maka itu istidraj. Kan, dia dalam keadaan meninggikan tempat jatuhnya. Dia diberikan nikmat dalam keadaan dimurkai dan dia dibenci oleh Allah. Maka bagi saya, suami tadi tu yang terlanjur ada hubungan terlarang dengan sesama lelaki, lalu terus kena HIV, dia terus taubat, dia terus berhenti, Masya Allah, mungkin ia jauh lebih baik daripada orang lain. Kan, jauh lebih baik daripada orang lain yang meneruskan maksiat tetapi meneruskan maksiat tetapi hidup dalam keadaan baik. Subhanallah, dan taubat dia lebih baik mungkin daripada taubat kita. Sebab menyesal sungguh-sungguh, dia kehilangan isteri, dia kehilangan anak, kemudian dia kehilangan hidup dia, pekerjaan dia baik, pekerjaan dia bagus, dia kena berhenti. Bila bos tahu, bos suruh berhenti dan sebagainya, sekelip mata. Jadi mungkin itu takdir Allah untuk hidupnya. Yang penting dia berakhir dengan taubat, maka dia kembali dalam keadaan bersih daripada dosa. Subhanallah tuan-puan sekalian, minta maaf hari ini tak baca hadis, tak apa ya Ustaz, sebab perkongsian kita pun perkara yang baik. Kita tidak membaca hadis kitab Riyadhus Shalihin kita. Jadi esok ada hari Khamis, satu hari lagi untuk minggu ni, insya-Allah. Esok saya dah tengok ada beberapa hadis lagi. Saya ingat esok separuh lagi hari Isnin minggu depan kita akan tutup bab sabar. Masya-Allah, kita akan tutup bab sabar. Tapi apa yang kita bincangkan tadi itu juga dalam topik sabar, iaitu sabar ini ada 3. Sabar dalam mentaati perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah, kemudian sabar dalam ujian Allah. Jadi yang kita bincang tadi dalam bab sabar taat perintah Allah, sabar tinggal larangan Allah, dan kesabaran itu adalah
satu sifat orang yang beriman, orang soleh. Dapat pahala. Tuan-puan sekalian kena ingat, bila kita pergi jogging, kita pakai tutup aurat, dapat pahala sepanjang jogging. Bukan dapat sihat saja, dapat pahala. Kita keluar kerja, tutup aurat, keluar pagi, balik petang, dapat pahala kerja, dapat pahala cari rezeki, dapat pahala sabar tutup aurat sepanjang masa. Lelaki ke, perempuan ke, sama sahaja, sama-sama kena jaga aurat. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang saleh, hamba Allah yang baik. Wabila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.